Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya skrin nampak ke? Nampak, tapi kena besarkan. Nampak. Besarkan, Din. Boleh macam ni? Ke tak? Oh, silap kejap saya tukar. Besarkanlah lagi best. Okey, macam ni boleh? Ya, boleh. Terbaik. Alright. Okey. Hari ini sebenarnya saya nak berkongsi beberapa lah ataupun ada tiga perkara yang berkaitan dengan Malaysia lah. Sempena Hari Malaysia 16 September 2021 ni kita sambut Hari Malaysia. Jadi saya nak berkongsi sedikit, ada tiga perkara berkaitan dengan Malaysia yang mungkin tak dengar sangat atau kita tak berapa belajar di dalam sejarah Malaysia lah, atau dalam sejarah, tapi kita kongsikan sedikit. Yang pertama, saya nak share. Siapa pernah dengar nama Malaysia ni bukannya diciptakan oleh Tunku Abdul Rahman, tetapi telah dinyatakan atau telah pun ditulis bertahun-tahun sebelum berlakunya penubuhan Malaysia. Ada tak di antara korang yang pernah dengar, pernah baca dan pernah manakala siapa-siapa yang berminatlah dengan teori-teori konspirasi ini pun dia akan tahu bahawa mungkinlah Malaysia ni salah satu daripada orang nak berkaitan dengan konspirasi lah. Tetapi sebenarnya Malaysia ni, saya share dengan kamu, Malaysia ini sebenarnya pada asalnya nama Malaysia tu telah pun ada di dalam muka bumi atau dalam pengetahuan dunia pada tahun awal 1832. Yang mana Malaysia itu sebenarnya bukanlah satu nama yang menunjukkan persekutuan politik, tetapi lebih kepada geographical. Nama geografi. Yang mana kalau rakan-rakan lihat, saya punya rakan-rakan dan sahabat melihat saya punya peta ni. Peta ni adalah merujuk kepada Lautan Pasifik Selatan. Lautan Pasifik Selatan yang pada tahun 1832 yang dicadangkan oleh seorang pelayar Perancis, yang mana Lautan Pasifik Selatan ni dibahagi kepada 4. Polinesia, Melanesia, Micronesia dan Malaysia. Yang mana Malaysia ni di mana dia telah diinggriskan oleh Thomas G. Bradford dengan nama Malaysia lah. Yang mana Malaysia ni adalah, kalau kamu lihat kat sini, ni adalah Malaysia, iaitu Kepulauan Melayu yang tidak masuk semenanjung Tanah Melayu, tidak termasuklah dalam geographical Malaysia ni lah. Itu permulaan yang mana yang telah diketahui ataupun telah dibukukan nama Malaysia disebut. Sehinggalah pada tahun 1950-an berlakunya gerakan-gerakan kemerdekaan dan sebagainya, maka barulah nama Malaysia itu dibuat daripada geographical atau ditujukan untuk geografi tempat, telah bertukar menjadi satu entiti politik atau persekutuan politik, yang mana ada beberapa cadangan seperti Confederation of Malaysia. Confederation Malaysia ni oleh seorang tokoh Lim Chong Mong dari Singapura. Dia mencadangkan gabungan negeri-negeri di Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak, Brunei dan juga Singapura. Kemudian ada lagi satu lagi, Presiden Manuel L. Quezon, Filipina. Dia mencadangkan Commonwealth of Malaysia. Commonwealth of Malaysia ni lagi bagus. Kalau awak lihat dekat sini, yang warna biru yang ini adalah merupakan satu kawasan yang dinamakan sebagai Austronesian language, iaitu di mana satu kawasan yang merujuk kepada geografi pakai bahasa linguistik yang sama.
kita ada 4 dari segi Western Malayo Polynesian, Eastern Malayo Polynesian, Central dan juga Formosan. Yang dirujuk oleh Commonwealth of Malaysia ni adalah keseluruhan ini. Dari Madagaskar sampai kepada Filipina ini. Ini yang dimasukkan dengan Commonwealth of Malaysia. Yang mana satu buah kawasan yang yang mempunyai menggunakan language bahasa yang sama. So jadi itu dia namakan sebagai Commonwealth of Malaysia. Yang mana kalau nasionalisme Filipina itu dia menganggap lingkungan ini dinamakan sebagai Malay Race. Lingkungan ini dinamakan sebagai Malay Race. Kenapa Malay Race? Sebab semua bangsa di dalam Austronesian language punya kawasan dianggap sebagai bangsa yang menggunakan bahasa yang sama. That we call as Malay Race. Cuma siapa yang menjadikan dia realisasi adalah Tunku Abdul Rahman lah. Ya, semua orang tahu Tunku Abdul Rahman telah pun berjaya memasyurkan atau merealisasikan gagasan Malaysia ini dengan menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, menggabungkan Sarawak, Borneo Utara yang akhirnya bertukar menjadi Sabah dan juga Singapura pada tahun 16 September 1963. Itu asal-usul Malaysia. Daripada sebuah nama yang merujuk kepada geographical area, dia telah berubah menjadi satu persekutuan politik yang bergabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Okey, itu fakta yang pertama. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tanya soalan berkaitan dengan nama Malaysia? Tak ada. Tak ada Tak ada Okey semua okey So tu adalah Malaysia. So jadi nanti kalau lepas ni ada siapa-siapa baca tentang teori konspirasi yang mengatakan Malaysia ni diwujudkan untuk sebagai-bagainya, ketahuilah dari segi sejarahnya Malaysia bukanlah eksklusif oleh Tunku Abdul Rahman, tetapi ia adalah sebuah nama yang telah pun di awal 1832 merujuk kepada geographical area. Sehinggalah pada tahun 1950-an barulah dia bertukar menjadi gagasan persekutuan politik yang mana telah pun direalisasikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 16 September 1963. Itu nama Malaysia. Okey. Dan saya kongsi sedikit apa yang pemikiran orang. Kenapa Tunku memilih nama Malaysia? Kenapa Tunku memilih nama Malaysia untuk persekutuan politik tersebut adalah kerana konotasi Malaysia Race, Malay Race yang boleh dijadikan sebagai titik persamaan pribumi Tanah Melayu dan juga Borneo. Ideanya daripada mana? Daripada sinilah. Idea daripada sini, Tunku beranggapan nama Malaysia itu boleh menyatukan pribumi Tanah Melayu dan juga Borneo dalam satu persekutuan yang sama. That's why lah dia pilih nama Malaysia. That's why dalam Cobalt punya commission, kalau you tengok dekat merah ni, dia mengatakan Malaysia sebelum ni ditafsirkan sebagai Melayu Raya. Malaysia dalam gagasan politik dinamakan sebagai Melayu Raya. Dia mencadangkan Malaysia bukanlah ditafsirkan sebegitu. Malaysia adalah ditafsirkan sebagai Malaysia. Sebuah satu persekutuan politik. Bukannya sebuah nama sebagai Melayu Raya. That's why nama Malaysia ni diletakkan di dalam bahasa Melayu sebagai Malaysia. Dia tak ada bahasa Inggeris, dia tak ada bahasa, Malaysia adalah Malaysia. Manakala di mana sebelum persekutuan ini berlaku, Malaysia itu dalam gagasan politik dinamakan sebagai Melayu Raya, iaitu menggabungkan beberapa negeri di dalam wilayah Kepulauan Melayu. Seperti yang inilah yang saya tunjukkan di sini. Kepulauan Melayu di sini. Okey, itu sebab kenapa Tunku memilih nama Malaysia. Cuma itulah mungkin orang-orang muda yang tidak tahu tentang sejarah-sejarah ataupun baca dan tak faham tentang sejarah
sejarah dan tidak tahu keinginan sebenarnya founding fathers kita kenapa memilih nama Malaysia. Sebabnya Tuanku memilih Malaysia ni supaya ada kesatuan dalam persekutuan Malaysia tersebut. Idea dia begitulah. Okey, itu yang pertama tentang Malaysia. Yang kedua tentang bendera. Saya nak tanya tentang bendera. Okey. Antara bendera Malaysia dan bendera US. Ni bendera US sebelah kanan ni bendera US, sebelah kiri ni bendera Malaysia. Tengok hampir sama. Dia punya garisan pun lebih kurang sama. Warna pun lebih kurang sama, bezanya ada bulan dan bintang, satu lagi cuma ada bintang. Soalan saya, jika ada siapa yang tahu, siapa tiru siapa? Ada siapa nak tanya? Boleh tulis kat sini komen, meeting chat ni. Kokot ada seorang nak tanya ke? Siapa tiru Malaysia siapa? tiru US. Ada hadiah tak? Hadiah. Kejap saya tanya KP saya. Ada hadiah ke? Okey, Cik Kamal kata ada hadiah. Malaysia tiru US. Saya pilih Malaysia tiru US. Okey, Malaysia. Siapa tiru siapa? US tiru Malaysia. Okay, komen kebanyakan dia tulis Malaysia ikut US, Malaysia tiru US, Malaysia tiru US. Tak ada siapa tiru siapa? Okey. US tiru Malaysia. Oh, yang ni lagi terbaik. Cik Abdullah kata US tiru Malaysia. Malaysia membangun dengan sendiri. Dia membangun sendiri. Alright. Okey, terima kasih kerana bagi kerjasama, bagi feedback. Siapa tiru siapa? Jika pernah rakan-rakan atau terutamanya rakan-rakan yang involve dalam Twitter, korang akan jumpa ada beberapa isu berkaitan dengan Malaysia negara kopi. Bendera dia nak kopi US. Lagu dia nak kopi Indonesia. Ni nak kopi. Itu yang mana sesiapa yang mengutarakan perkara-perkara begitu, sebenarnya dia tidak faham bahawa sebenarnya apa yang berlaku. Dia tidak faham bahawa dia pernah belajar sejarah tapi dia tidak tahu kenapa berlakunya perkara tersebut. Yang ni yang kedua nak saya sharekan. Okey. Seperti sedia maklum bahawa bendera Malaysia sebenarnya adalah berasas daripada bendera Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1956. Kalau tak silap saya lah. Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu 1917. Persekutuan Tanah Melayu adalah gabungan daripada negeri-negeri bersekutu, Federate Malay, 4 negeri, campur 5 negeri-negeri yang tidak bersekutu, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor, dan 2 negeri selat, Penang dan Melaka. Yang ini bergabung menjadi Persekutuan Tanah Melayu. Jadi oleh kerana berlakunya ada satu persekutuan politik mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu selepas kegagalan Malayan Union, jadi mereka mencadangkan apakah lambang negara untuk Persekutuan Tanah Melayu tersebut. Diorang buat pertandingan, ada 3 reka bentuk yang dipilih untuk diundi. Reka bentuk pertama, reka bentuk kedua, reka bentuk ketiga. Ada 3 reka bentuk dan semua maklum, reka bentuk ketiga inilah yang dipilih untuk menjadi asas kepada bendera Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kalau awak lihat bendera bintang ni, yang reka bentuk pertama, reka bentuk kedua bintang ni dan juga strip ni, ini semua ada 11. Ada 11 stripe. Ada 11 stripe, ada 11 bintang yang merujuk kepada ada 11 negeri-negeri yang bersekutu mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu.
So ini yang kita pilih kan. Sebenarnya US, flag US, asas kepada flag US dan asas kepada bendera Malaysia sebenarnya datang daripada titik yang sama. Dan kalau awak dapat lihat, saya punya ni, yang ini dia punya ni pointer. Yang ini bendera kita. Yang kita cuma ketahui ini adalah bendera kita yang telah diolah, yang telah diolah menjadi Persatuan Tanah Melayu. 1950 Persatuan Tanah Melayu 1950 selepas Melayu Union tidak gagal dilaksanakan. Daripada bendera asal ini telah diolah kepada bendera Malaya atau Persatuan Tanah Melayu, yang mana biru dan putih ini ditukar kepada merah dan putih, manakala lambang ini telah ditukar menjadi lambang ini dengan bintang ini ditukar kepada bucu 11. Kerana apa? Kerana pada ketika itu kita alright yang mana yang bintang ni dia tukar jadi bintang macam ni sebab apa? Sebab pada ketika itu kita sedang mengalami kita panggil sebagai konfrontasi kan, kita panggil sebagai darurat, kita melawan komunis. So jadi kita ubah lambang ini kepada lambang ini. Kemudian daripada flag ini jadilah flag Malaysia lah bila kita gabung dengan Persatuan Tanah, bergabung dengan Sarawak dan juga Borneo Utara. Borneo Utara ataupun selepas itu tukar kepada Sabah. Cuma bagaimana Muhammad bin Hamzah ni dapat nilai? Dia dapat nilai adalah menggabungkan kedua-dua unsur, iaitu unsur Johor sebagai negeri asal dia dan juga getih getah samudra. Kenapa getih getah samudra ni menjadi asas? Jika lihat, kita tolak ke belakang lagi, dia bermula dari sini, adalah menggabungkan dua nilai, iaitu bendera Kerajaan Uthmaniyah pada ketika itu dan juga petaka gula kelapa, iaitu bendera Majapahit. Kerana pada ketika itu dalam suasana Nusantara, negeri sekitar situ adalah kerajaan maritim. Dan yang mana kerajaan maritim yang paling berkuasa, yang paling baik dan paling bagus, yang paling gah adalah Majapahit. Jadi kebanyakan negeri-negeri di sekitar kawasan Kepulauan Melayu, kerajaan-kerajaan mengambil petaka gula kelapa ni, walaupun Majapahit dah tak ada, kerajaan dia dah tak ada, tetapi lambang itu diambil sebagai dia punya lambang kerajaan, negeri dan sebagainya. That's why petaka gula kelapa ini telah dia menjadi getih getah samudra, yang mana getih getah samudra ni pun masih dipakai oleh tentera laut Indonesia sebagai lambang dia, sebagai lambang tentera tersebut. Okey, manakala lambang ni, bintang, bulan dan bintang ni kenapa dijadikan simbol? Kerana pada ketika itu sebenarnya kalau kita tengok skop yang lebih luas, kerajaan Islam di Nusantara pada ketika itu mempunyai hubungan yang sangat kukuh dengan kerajaan Uthmaniyah. That's why ada beberapa negeri seperti Selangor, Johor, Terengganu, dia telah includekan lambang ni, bulan dan bintang daripada bendera kerajaan Uthmaniyah dalam bendera dia. Okey, ini kita cerita sampai ke sini kita cerita dia. Manakala macam mana Malaysia, US boleh dapat ni pula. Okey, East India Company, dalam sejarah kita tahu ada satu syarikat company Hindia Timur daripada UK datang dengan asalnya berniaga, berdagang dan akhirnya menjadi dia try conquer kerajaan-kerajaan di sekitar Nusantara. Company itu beranggapan oleh kerana bila dia sampai kawasan Nusantara, Majapahit punya status itu sangat baik, sangat bagus. Yang akhirnya dia ambil
getih-getah samudra ni dia ambil sebagai dia punya lambang. Dan dia letaklah Union Jack dia ni atas Union Jack atas dia ni. So dia jadilah this one adalah lambang company Hindia Timur. Dan juga kita kena tahu bahawa di US pun ada koloni-koloni Hindia Timur jugalah, koloni Hindia Timur juga. So di koloni-koloni US ni dia nak merdeka daripada UK. Mungkin sebab ada isu-isu tertentu dia nak merdeka. So diorang menggunakan, dia nak satu lambang. Dan lambang itu dinamakan sebagai Liberty Flag. Yang mana dia ambil syarikat Hindia Timur punya lambang, dia buang Union Jack ni sebagai satu simbol protes yang dia nak memberontak atau dia nak merdeka daripada UK. So lepas tu bila dia dah merdeka daripada UK, dia letak satu lambang di sini dengan ada 13 negeri yang bersatu mewujudkan Persekutuan United States of America. Dan akhirnya sekali menjadi sekarang ni pada tahun 1960 lah dia dah menjadi 50 states. Asalnya 13 state dan dia berkembang menjadi 50 state yang bergabung menjadi Persekutuan United States. So jadi apa yang boleh dilihat sebenarnya, walaupun Malaysia dan United States of America ini hampir sama dia punya simbol flag, tetapi pada asasnya bukanlah siapa meniru siapa, tetapi dia punya sumber inspirasi itu datang daripada satu sudut yang sama. Kalau Malaysia datang daripada gabungan sebuah kerajaan Melayu di Nusantara yang sangat hebat dalam perdagangan dan kerajaan maritimnya, dan juga nilai-nilai Khalifah Islam, iaitu di Khalifah Uthmaniyah yang digabungkan menjadi asas bendera Malaysia. Manakala United States ini pula berasas daripada petaka gula kelapa yang berkembang menjadi United States. Kalau lihat kat sini juga, Indonesia dia mengekalkan dia punya bendera tu sebagai bendera Majapahit, punya kerajaan Majapahit. Manakala Singapura dia cuma tambah lambang ini. That's why kalau kamu lihat kerajaan negeri-negeri Melayu atau negeri-negeri di sekitar Kepulauan Melayu ni, Nusantara ni, banyak negeri-negeri dia memang ada lambang yang hampir serupa. Kerana asasnya adalah kerana memiliki sejarah yang sama. That's why lambang, simbol hampir sama. That's why bila orang-orang muda sekarang ni kata Malaysia tukar tiru itu, Malaysia tukar tiru ini dan sebagainya, sebenarnya salah. Kerana apa? Kerana idea dia adalah kita di kawasan Nusantara ini mempunyai share sejarah yang sama. Sejarah yang sama. Kerana itu kita akan dapat lihat hampir sama sebenarnya simbol-simbol lambang budaya yang tertentu. Contoh, saya bagi contoh macam ni adalah Riau Lingga. Riau Lingga ni adalah kerajaan yang ditubuhkan selepas kejatuhan Kerajaan Melaka. Pun mengambil nilai yang sama. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh pada ketika itu pun menggunakan simbol yang sama. Selangor pun juga menggunakan simbol yang sama dengan kerajaan Uthmaniyah. Yang menunjukkan bahawa adanya kesinambungan bukan sahaja Kepulauan Melayu ini hanya tertumpu kepada Kerajaan Melaka. Tak, sebenarnya bila kamu lihat lebih luas, kerajaan maritim di kawasan Nusantara sebenarnya adalah satu pusat perdagangan dunia yang telah menggabungkan bukan hanya di kawasan sekitar Nusantara sahaja, tetapi juga mencapah pergi kepada dunia yang lebih luas. That's why kita ada pengaruh dan sebagainya. Dan kena faham, ini lambang asal, itu maksudnya. So jadi kalau kita kata ini lambang apa, ni sebenarnya lambang kerajaan Uthmaniyah Islam, bukan lambang Turki. Nanti orang kata kita tiru Turki pula. Alright. Okay. Jadi kalau kita faham sejarah, kita pun tak akan ingat bendera Malaysia itu tiru bendera US. Instead kita akan bangga lambang adik kuasa dunia
US itu pun sebenarnya berasal daripada warisan Nusantara yang kita kongsi bersama. So dia punya point yang saya bangkitkan tadi sebenarnya adalah, sebenarnya apabila kita faham, belajar tentang sejarah, kita akan tahu bahawa kita bukan meniru sesiapa, tetapi kita berkongsi nilai yang sama. Kerana itu adalah warisan Nusantara. Idenya adalah begitulah. Okey, itu perkongsian saya yang kedua lah tentang lambang Malaysia. Boleh? Ada siapa-siapa nak tambah, tanya dan sebagainya? Ada apa nak komen ke, boleh komen dalam messaging chat kalau nak tambah, nak tanya ke apa ke. So idea dia adalah begitu ya, idea dia adalah begitu. Bahawa sebenarnya kita berkongsi satu warisan yang sama. Dan mana kita juga mempunyai hubungan dengan, maksudnya kerajaan Nusantara bukan hanya di sini saja, tetapi juga kita berhubung dengan kerajaan-kerajaan di dunia yang lain. Sebenarnya kita punya kerajaan tu sangat luas dari segi hubungan diplomatik. Okey, yang terakhir, proses saya yang terakhir tentang geografi. Okey, kalau kita lihat kat sini, ini adalah Malaysia. Malaysia ini menggabungkan dua geografi sebenarnya. Geografi yang sangat unik, yang sangat penting. Yang pertama, dia menghubungkan semenanjung Asia Tenggara, tanah besar semenanjung Asia Tenggara, dan juga dia menghubungkan kepulauan Asia Tenggara. Kalau awak lihat dan rujuk ni, awak akan dapat lihat bahawa Malaysia ini berada betul-betul di tengah titik pusat Asia Tenggara. Yang mana kita tahu di Asia Tenggara ada satu laluan yang sangat penting atau kita panggil sebagai 7 titik laluan penting di dunia. Dan salah satunya adalah laluan Selat Melaka. Jadi Tunku Abdul Rahman, bila dia menggabungkan Malaysia ni, dia punya idea dia adalah begini. Dia menyifatkan Malaysia ni sebagai negara gateway. Iaitu pembentukan Malaysia akan mengembalikan peranan Malaysia sebagai penjaga pintu laut di Asia Tenggara. Kerana itu ada segi geografinya, dari segi geografinya. Di mana dia memainkan sangat peranan sangat penting. So, bila kita lihat Malaysia ini, bila kita nampak jelas dan kita faham secara big picture bahawa Malaysia ni sebenarnya adalah satu tempat yang sangat strategik, kita akan tahu dan maklum sebenarnya Malaysia ini sentiasa menjadi tumpuan orang lain. Dan dalam masa potensi untuk menjadi negara yang hebat dan maju. Cuma isunya adalah bagaimana rakyat Malaysia nampak bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang sangat penting. Bendera macam Sudan, Mesir, Palestin, Jordan, Kuwait, kenapa hampir sama? Kerana mereka mempunyai kita panggil diplomatic area, kita panggil ada hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam Uthmaniyah pada ketika itu. That's why kebanyakan negara-negara di Afrika, seperti di Sudan, Mesir, Palestin, Jordan dan Kuwait hampir sama. Tapi negara-negara Arab tidak. Awak lihat Arab Saudi, Kuwait tidak. Kerana apa? Kerana pada ketika itu dia ada isu dengan kerajaan Uthmaniyah pada ketika itulah. So lambang dia adalah berlainan sedikit. Alright. Itu sahaja yang saya nak kongsi tentang Malaysia. Di mana yang pertama, Malaysia punya nama daripada nama geographical, dia telah bertukar menjadi satu persatuan politik yang telah direalisasikan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1963. Yang kedua, bendera Malaysia
adalah dan bendera US dia mewarisi nilai yang hampir sama. Kerana itu kita akan nampak hampir sama. Dia mewarisi warisan kerajaan di Nusantara. Dan yang ketiga tentang geografi Malaysia. Geografi Malaysia adalah sangat unik. Di mana dia betul-betul di tengah-tengah Asia Pasifik, Asia Tenggara. Yang mana diketahui sebagai salah satu jalan yang penting menghubungkan perdagangan di antara bahagian di antara timur dan barat lah, dekat antara timur dan barat punya perdagangan. Dan Malaysia adalah negara-negara yang pada pendapat Tunku Abdul Rahman sebagai penjaga pintu laut. So jadi sepatutnya Malaysia boleh pakaikan potensi dia untuk menjadi negara yang hebat. Yang mana pada akhirnya nanti dia bergantung kepada rakyat Malaysia itu sendiri. Sejauh mana dia menginspirasi founding fathers kita membentuk kerajaan Malaysia, membentuk negara Malaysia ni, sejauh mana dia boleh menginspirasi, boleh sama-sama menginspirasi perkara tersebut, atau dia akan hilang arah tuju. Dia hilang apakah itu Malaysia. Bila itu berlaku, Malaysia akan jadi negara yang kita panggil sebagai chaos nation. Bila rakyat Malaysia, terutamanya orang muda, tidak faham apakah asas pembentukan Malaysia. Dia akan jadi macam-macam lah. Kalau you baca dekat kalau dekat Twitter tu nanti you akan baca akan dengan macam-macam pendapat-pendapat yang sebenarnya tidak berasas langsung dan tidak faham apakah itu inspirasi founding fathers kita. That's why dia akan mula sibuk pasal konspirasi dan sebagainya. Okay, dah nampak dah Cik Kamal, maksudnya kita kena berhenti. So soalan saya yang terakhir untuk rakan-rakan, terutamanya untuk sahabat-sahabat atau untuk student-student saya. Jika Malaysia adalah sebuah negara yang hebat, jika awak lihat bahawa founding fathers kita ada inspirasi yang sangat baik untuk negara Malaysia ini, apakah identiti negara kita? Kalau dekat US, dia buat make US great. Kalau dekat Indonesia, dia menggunakan Neo Majapahit sebagai identiti negara untuk bangkit menjadi cemerlang. So, apakah identiti negara kita? Apa yang sesuai? Itu saya bagi persoalan kepada pelajar-pelajar untuk berfikir, kerana koranglah akan jadi pewarisi kepimpinan negara kita.